Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini kita sambung video yang ketiga berkaitan dengan perkongsian ilmu berkaitan dengan Google Classroom. Okay, kita masuk pada kelas yang kita gunakan sebagai panduan iaitu DKA 1 sesi Jun 2020. Okay. So, kita tengok pada video yang lepas saya berjanji untuk tunjukkan macam mana kita nak buat assignment, quiz assignment, question, material, reuse pun topik. Tapi saya rasa saya tangguhkan sekejap dulu berkaitan dengan macam mana kita nak membina assignment, quiz assignment dan juga question, sebab saya rasa pada course outline untuk DBS 10012 kita hanya terlibat daripada segi test, mini project dan juga lab work. Jadi kita tak ada quiz dan sebagainya. Tapi ada penggunaan quiznya nanti. Quiz assignment pun ada kegunaannya nanti kita akan bincangkan pada video yang akan datang. Tapi hari ini saya nak cuba fokuskan adalah bagaimana untuk kita dapatkan pengkalan data student kita, pengkalan data yang kita dapat daripada Google Classroom, pengkalan data yang kita dapat daripada SPNP, kita cantumkan untuk kita dapat satu pengkalan data utama untuk rujukan kita. Kita nak kenal student kita apabila student kita belajar secara online. Sama ada apa-apa platform yang kita pilih, akhirnya nanti kita akan ada satu data yang kita kenal siapa pelajar kita. Okay, so macam mana kita nak buat? Yang pertama sekali bila kita nak buat kita punya student profile, kita dah buat hari itu dalam topik kita bina dalam topik ni kita dah buat satu topik yang dipanggil sebagai student profile. So dalam student profile ni masih kosong. So kita create. Jadi kita create menggunakan material. Okay, kita gunakan material. So, kita masukkan tajuk maklumat pelajar secara umum. Jadi kita katakan katalah apa description. Saya letak sesi Jun 2020. Okay, sesi Jun 2020. Jadi kita create. Okay, di create ni kita ada banyak, tapi kita nak kumpulkan maklumat paling senang adalah menggunakan Google Form. So kita create Google Form. Okay. Okay, maksudnya kita ada satu bentuk borang, jadi kita namakan borang ni sebagai maklumat umum pelajar. Terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Yang macam mana nak menamakan asalkan kita tahu itu adalah bahan yang kita nak cari. Jadi saya tulis untuk nanti bila pelajar nak mengisi borang dia akan baca maklumat inilah untuk rekod pensyarah sesi Jun 2020 itu kelas secara online. Okey. Siap dia punya tajuk. Sekarang bila kita nak ambil kelas student, kita nak ambil maklumat adalah of course lah nama maklumat paling penting adalah nombor pendaftaran. Nombor pendaftaran. Okey, nombor pendaftaran biasanya dijawab dalam short answer. Okey. So kita nak dia dalam short answer. So ni pun dia dah masuk short answer. Response validation has been added. So kita buang, tak perlu pun, kita tak nak sort, kita tak nak masuk format nombor dan sebagainya. Okay, so kita ada nombor pendaftaran, short answer. Dan button paling penting adalah required. Maksudnya kita onkan required ni. Tujuannya wajib pelajar menjawab soalan ni. Tanpa dia jawab soalan ni, dia tak boleh nak submit ataupun dia nak pergi pada next question. Maksudnya next page lah. Okay, ada kita nak letak sedikit penerangan tak berkaitan dengan apa yang dikatakan dalam pendaftaran? Saya rasa kita letaklah.
Okey, kan budak-budak ni kalau kita tak letak kan dia kata tak faham pula. Okey, kita letak contoh. Contoh nombor pendaftaran 05. Jadi disebabkan kelas kita adalah kelas DKA, so saya letak DKA 20 F1001 contoh. Okey. So siap satu. Ada apa nak tambah lagi? Tak ada. So dah siap. So kita buat soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua adalah nama pelajar. Seperti dalam kad pengenalan. Okey. So kita jawapannya adalah short answer. Jadi kita letak description sikit. Okey, responsibility ni kita tak nak. Okey, so required. So short answer. Okay, description kita nak menyatakan sila isi dengan menggunakan huruf besar. Ini saya tak ada enter kot tadi. Okey, contoh MOHD RIZL bin Abdul Rahman. Okey, siap satu. Kita tambah lagi. Kita nak apa lagi bila student? Kita nak tahu jabatan. Jabatan. Okey. Di jabatan kita boleh buat pelbagai kaedah, sama ada kita nak multiple choice, check box tak, drop down, dua pilihan yang kita ada untuk kita buat. Pilihlah mana-mana. Kita katalah saya pilih multiple choice. Okey, multiple choice. Yang pertama saya letakkan dia JKA. Yang kedua JKE, kita enter ke bawah, JKM, enter JTMK. Okey, tu jadi required juga, wajib dia jawab. Perlu tak description? Tak payah kan, takkan dia tak tahu jabatan dia yang mana kan. Okey, description tak perlu. Kemudian kita letak jabatan section khusus. Okey, section. Oh, ini saya tulis huruf kecil lah. Yang lain semua huruf kecil. Jabatan. Okey, kemudian section khusus. Okey, so section khusus. Kita tak nak pelajar jawab dalam short answer sebab kita nak pelajar follow pilihan yang kita bagi. Jadi kita tetap, tadi kita dapat multiple choice kan. Sekarang kita buat drop down. Macam mana jadi drop down? Sama juga dia bagi option, tapi kita mula dengan section 1, section 2, section 3, section 4. Jadi untuk mengelakkan dia orang keliru, kita S1, S2, S3, S4, S4. Okay, so perlu tak kita letak description? Saya rasa ini kita perlu tak. First sekali, required. Okay, so required. So description, apa descriptionnya adalah sila rujuk penasihat akademik PA atau pensyarah khusus untuk menentukan section anda. Okay, dah. Kemudian apa lagi kita nak? Kita nak dia kelas mana kan? Okay. So kelas
kelas ni terpulang sama ada kita nak buat multiple choice ataupun drop down, ataupun kita nak buat short answer. Tapi kalau kita buat short answer, pelajar akan bagi pelbagai jawapan. Tapi kalau kita buat multiple choice, maksudnya kita kena tahu jumlah-jumlah kelas yang ada yang ditawarkan untuk kelas di bawah kita. Okay, jadi saya letak multiple choice lah. Saya agak-agak je lah. Nanti kita tengok pada jadual tu. So, DKA 1 GU 1 katakan. DKM 1. DEP 1. DPB 1, contoh lah Okay, so kita ada kelas. Option 5 tak nak, kita buang. Okay, siap. 1. Kemudian apa lagi kita nak daripada dia orang? Kita nak dia orang masukkan handphone. Nombor handphone. So, short answer lah Jadi kita bagi contoh coba. Ni required. Okay, description. Ni buang. Kita tak nak responsibility ni, kita buang. So, short answer lah. So, kita bagi contoh. Contoh. 012555888. Contoh kan. Okay. So, dapat nombor handphone. Kemudian, kita nak Gmail yang aktif. So kita letak description. Okay. Sekejap, kita tengok apa dia suggestion. This form will collect email is met. Mana dia lah? Okay, tak apa. Gmail yang aktif. Okay, so kita tak nak dia punya responsive validity, kita nak description sikit. So, contoh has to be subject sign at gmail.com. Okay, required. Apa dia berjalan? Back to form. Okay, tak apa. Okay, semua siap. Lagi kita nak tak? Okay, user ID. Okay, contoh untuk Gmail. User ID Gmail. Okay, contoh. Kita bagi contoh required. Okay, contoh email adalah sama dengan kita ambil subject sign. Okay, ni Ctrl C, ni orang malas nak menaik kan. So, Ctrl V pada subject. Aku berikan contoh. Kemudian user ID. Contoh
Rahmat. Okay. So required short answer. Okay, siap. Okay. Siap kita borang kita. So kita nak tengok borang. Okay, ini borang kita yang terjana lah. Okay, email kalau ada star ni maksudnya wajib jawab. Nombor pendaftaran ada star ni jawab wajib jawab. Ini dah ada star. Ini pun ada star. Section khusus dah ada star. Kelas pun ada star. Kelas tak ada star, bahaya. Okay, kita keluar balik. Cari balik kelas. Okay, klik balik. Okay, tekan required. Okay, kelas ada nak buat description tak? Okay, kita buat description sekarang. Sila rujuk jadual waktu anda. Contoh DKA 1S1. Okay. Kita tengok form kita. Okay, balik kepada okay, semua dah ada star. Okay. Okay, sekarang kita pergi kepada Google Classroom. Okay, dia dah save. So kita keluar. So form yang kita buat tadi ada di sini. Salah satu cara adalah kita buka ini dan move. Kalau saya drag je. So kita drag masuk dalam student profile. So dah masuk dalam student profile. Kita cuba jawab. Okay. Salah. Okay, kita masuk dalam student profile maklumat pelajar. Okay, pergi pada Google Form. Kita cuba jawab. Okay, inilah form yang keluar. So kita cuba jawab. Email oriabra@gmail.com. Nombor pendaftaran 05 DKA 02 F1001. F huruf besar, F. Nama student Rizal Rahman, contoh. So jabatan kita boleh klik, tik, kita klik. Section khusus yang kita ni kita boleh pull down, kita boleh pilih section 2. Sila duduk jadual waktu. Pada jawatan waktu, jawatan waktu saya dia tulis sekejap, apa contoh saya pakai, tak apalah. Dia tulis DKA 1. Okay, kemudian handphone 0195000775. Okay, Gmail moribra@gmail.com. Okay, ID Rizal Rahman. Okay, so saya submit. Okay. So untuk selamat kita minta pelajar submit sekali submit je lah. Kalau dia submit banyak-banyak kali pening kita nak filter. Okay, selesai. Okay. So kita tengok pada report dia. Kita pergi sekali lagi. Okay. Kita kena pergi pada edit, sorry. Edit, kemudian kita pergi pada Google. Okay, tak perlu pun sebenarnya. Kat sini ni, edit. Jadi, bila kita tengok pada respon, tadi saya jawab satu kan, so ada satu respon. Maka akan ada satu respon jawapan di sini, satu patut lah sebab seorang kan. Jadi kita akan tengok pada worksheet ataupun spreadsheet. So create. Okay. So pada spreadsheet nanti, inilah maklumat yang masuk. Inilah pengkalan data kita. Kita akan cantumkan data pada SPMP menggunakan nombor yang unik ini, iaitu nombor pendaftaran. Daripada sekarang kita ada pada Gmail, kita
kita akan ada SPMP, kita akan cantumkan. Yang tu saya akan tunjuk kemudian. Okay, so kita keluar. So, kita dah settle yang ini. So, selesai berkaitan dengan student profile. Next, kita akan buat berkaitan dengan mini project. Okay, itu saja untuk video pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa pada video yang satu lagi.